Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira binti Sabatul Ikhwan akan membentangkan tentang tajuk fraud dan pemalsuan dalam urus niaga tanah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Undang-undang tanah di Malaysia, khususnya negeri-negeri di semenanjung Malaysia, terkandung dalam Undang-Undang Tanah iaitu Tanah Utama, iaitu Kanun Tanah Negara 1965. Okey, pemakaian undang-undang ini adalah berasaskan kepada prinsip kemuktamadan daftar yang dikenali sebagai sistem Torrens. Sistem ini pada permulaannya telah diperkenalkan di Australia Selatan oleh pengasasnya iaitu Sir Richard Robert Torrens. Prinsip asas undang-undang Torrens ialah semua urus niaga berkaitan tanah yang dilakukan perlu didaftarkan bagi memastikan urus niaga tersebut diiktiraf oleh undang-undang dan boleh dikuatkuasakan. Pendaftaran yang dilakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan akan memberikan hak yang tidak boleh disangkal kepada pemilik. Ini bermakna mengikut sistem Torrens, hak pemilik berdaftar adalah mutlak dan tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa pun. Individu yang namanya didaftarkan sebagai pemilik berdaftar bagi sesuatu tanah dikatakan mempunyai hak milik yang tidak boleh dicabar atau dipersoalkan. Tetapi hak tidak boleh disangkal yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik berdaftar ini akan menimbulkan masalah apabila sesuatu urus niaga dilakukan dengan kewujudan fraud dan pemalsuan. Okey, fraud merupakan satu masalah yang serius dalam pelaksanaan sistem pendaftaran hak milik tanah di Malaysia. Jadi, kebanyakan kes-kes fraud dan pemalsuan yang terlibat adalah kes identity fraud, iaitu sama ada pemilik tanah dipalsukan atau memalsukan kad pengenalan dan juga memalsukan tanda tangan serta pengakuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada fraud dan salah nyata Seksyen 340-2-A. Hak milik atau kepentingan mana-mana orang atau badan sedemikian hendaklah tidak menjadi tidak boleh disangkal dalam mana-mana kes penipuan atau salah nyata yang kepadanya orang atau badan itu atau mana-mana ejen orang atau badan itu adalah suatu pihak atau pribadi. Okey. Di sini memberitakan bahawa sekiranya sesuatu hak milik atau kepentingan itu diperolehi secara penipuan atau salah nyata, ia boleh menjadikan hak milik atau kepentingan itu sebagai boleh disangkal. Ini bermakna, peruntukan ini memberi makna mana-mana orang atau badan yang telah mendaftarkan hak milik atau kepentingannya setelah memperolehinya melalui penipuan lah, atau istilah lain sebagai fraud, yang disebut sebagai fraud, maka pemilik asal akan dapat mengenepikan kepentingan tersebut. Pemilik asal juga harus membuktikan bahawa penipuan itu telah dilakukan oleh pihak yang namanya telah didaftarkan sebagai pemilik baru yang hak miliknya ingin disangkal oleh pemilik asal. Okay. Jadi, Kanun Tanah Negara KTN ini dia tidak mentakrifkan penipuan fraud ini lebih terperinci, lebih mendalam di dalam KTN ini. Jadi, rujukan perlu dibuat berdasarkan keputusan-keputusan kes yang berkenaan lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes Taif Lee Finance Kosendirian Berhad versus Official Assign and others. Okey, sebuah syarikat pemaju perumahan telah menjual beberapa lot tanah dalam projeknya kepada beberapa orang pembeli. Keseluruhan tanah itu kemudian telah digadaikan oleh pemaju kepada sebuah syarikat kewangan yang merupakan pemegang gadaian sebagai sekuriti pinjaman yang diperolehi daripada syarikat tersebut. Okey, setelah masa berlalu, pemaju perumahan menghadapi kesulitan untuk membayar balik pinjamannya kepada pemegang gadaian. Jadi, pemegang gadaian kemudiannya telah mengambil tindakan melelong tanah yang digadai untuk mendapatkan balik wang pinjaman. Pada masa inilah beberapa orang pembeli lot tanah itu telah mencelah.
Isu di dalam kes ini ialah sama ada pemegang gadaian dianggap terlibat dalam perbuatan fraud terhadap pencelah kerana apabila gadaian didaftarkan, dia mengetahui bahawa lot-lot tanah berkenaan telah pun dijual kepada pencelah. Jadi, mahkamah memutuskan mahkamah menolak hujah ini dan menegaskan bahawa fraud bermaksud kelakuan atau perbuatan yang tidak jujur dan bukan hanya sekadar fraud konstruktif atau fraud equity. Okey. Pergi kepada contoh pemalsuan Seksyen 340-2-B. Okey, di sini jika sekiranya pendaftaran diperolehi secara pemalsuan atau dengan cara suatu instrumen yang tidak mencukupi atau tidak sah. Okey, ini bermaksud mengikut peruntukan Seksyen 340-2-B ni, hak milik atau kepentingan mana-mana orang atau badan sedemikian menjadi tidak boleh disangkal jika pendaftaran diperolehi secara pemalsuan. Okey. Jadi ini bermakna jika terdapat pemalsuan dokumen dalam proses pindah milik, maka hak milik berdaftar yang diperolehi kemudiannya boleh disangkal. Okey. Pemalsuan ini boleh wujud dalam keadaan seseorang yang salah guna, menyalahgunakan nama pemilik berdaftar dan tanda tangannya untuk melaksanakan satu pendaftaran hak milik yang barulah. Okey. Jadi mengikut Seksyen 340-2-B ni mengatakan bahawa apabila pendaftaran sesuatu urus niaga itu diperolehi secara pemalsuan, maka hak milik yang didaftarkan itu boleh disangkal. Okey. Kita pergi kepada contoh kes untuk lebih difahami. Contohnya kes Kwah Hong Lian Nio versus Seo Tiong Tek. Okey, iaitu seseorang telah mendapat pindah milik sebidang tanah daripada pemiliknya menerusi tipu helah dan pemalsuan. Yang ini pun dia dah dapat melalui tipu helah dan pemalsuan. Berikutnya, sebagai seorang pemilik berdaftar, dia telah menggadai tanah itu kepada pihak ketiga. Mahkamah dalam kes ini telah menjadikan kes Gibbs versus Messer sebagai rujukan dan memutuskan bahawa pindah milik itu tidak sah. Oleh sebab itu, dia tidak memperolehi hak yang sah menerusi pindah milik itu. Dia tak mempunyai apa-apa hak untuk nak wujudkan satu gadaian berasaskan maksim undang-undang. Okay, seterusnya kes Ong Lok Ko versus Kwek Shin and Sons. Seorang pemilik tanah telah memberikan dokumen hak miliknya kepada seorang peguam untuk urusan pendaftaran gadaian lah. Tetapi kerana peguam itu kemudiannya dia telah memalsukan surat cara berkenaan dan menggadai tanah itu kepada orang lain. Okey, mahkamah memutuskan bahawa gadaian yang didaftarkan itu tidak sah. Apa yang perlu dibuktikan dalam seksyen ini adalah tindakan pemalsuan itu sendiri dan tidak perlu membuktikan bahawa pemilik berdaftar yang baru itu telah menjadi ahli atau privy kepada pemalsuan. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Ghazali, nombor matrik 17BI01103. Seterusnya, saya akan membentangkan isu yang berkaitan dengan fraud dan pemalsuan dalam urus niaga tanah. Isunya adalah pembeli bona fide. Hak milik asal bagi sesuatu hak milik tanah adalah tidak dilindungi sepenuhnya jika hak milik tersebut telah bertukar milik kepada pihak lain. Dengan cara fraud, dengan syarat pemilik baru, pembeli telah mendapatkan hak milik ini secara bona fide yang bermaksud suci hati beserta balasan. Okey, sebelum itu kita lihat apa dia maksud bona fide ini. Bona fide ini adalah pembeli yang beli tanah pemilik asal tanpa mengetahui terdapat berlakunya fraud dalam jual beli tanah tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, jika seseorang telah mendaftar tanahnya mengikut undang-undang yang betul dan yang telah ditetapkan, tiada mana-mana orang pun yang boleh menyangkal haknya itu. Tetapi terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan hak milik itu disangkal apabila tanah hak miliknya telah bertukar milik kepada pembeli bona fide. Dalam kes-kes yang sebelum ini, Hakim Mahkamah juga telah memutuskan bahawasanya jika seseorang pembeli itu telah membayar penuh harga tanah tersebut mengikut masa yang telah ditetapkan, ianya juga sebagai pembeli tersebut juga telah dikategorikan sebagai pembeli bona fide. Isunya di sini adalah, adakah jika pembeli berdaftar adalah pembeli bona fide,
pembeli akan mendapat hak milik tidak boleh disangkal walaupun penukaran hak milik diperolehi melalui fraud. Dan isu yang kedua adalah, adakah pemilik asal tidak berhak dari segi undang-undang untuk mendapatkan kembali tanah tersebut daripada pembeli baru, iaitu pembeli bonafide itu tadi. Kita lihat kepada Seksyen 340-1 Kanun Tanah Negara yang menerangkan tentang konsep ketidakbolehsangkalan di bawah Kanun Tanah Negara. Seterusnya, Seksyen 340-2 Kanun Tanah Negara menyenaraikan beberapa perkara pengecualian statutory yang menyebabkan hak milik seseorang pemilik itu boleh disangkal. Seksyen itu juga memperuntukkan bahawa hak milik seseorang pembeli boleh disangkal seperti fraud atau salah nyata apabila pembeli merupakan orang yang terbabit secara berlangsung ataupun tahu mengenainya apabila pendaftaran dilakukan dengan pemalsuan atau dengan surat cara yang tidak sah atau yang terbatal dan penguatkuasaan undang-undang. Pengecualian ini membolehkan hak milik seseorang pemilik berdaftar boleh ditentang melainkan mereka terbukti sebagai pembeli bonafide dengan balasan harga. Sebelum ini, dalam kes-kes yang pernah diputuskan, Hakim Mahkamah telah memutuskan kriteria pembeli bonafide adalah yang pertama, ketiadaan elemen fraud. Yang kedua, ketiadaan elemen tipu atau ketidakjujuran. Yang ketiga, ketiadaan pengaruh tidak wajar. Keempat, kontrak yang dimasuki dengan suci hati untuk balasan berharga. Dan yang terakhir, tiada pengetahuan atau tidak terlibat langsung dengan transaksi yang berlaku. Cadangan penyelesaian bagi isu fraud dan pemalsuan urus niaga tanah ini adalah kerajaan perlu memperkenalkan skim insurans atau tabung amanah dalam menangani kes penipuan. Satu skim insurans atau tabung amanah patut diperkenalkan bagi menjamin hak pemunya berdaftar untuk mendapatkan ganti rugi. Skim insurans boleh diperkenalkan oleh kerajaan sebagai skim yang wajib diambil oleh pemunya berdaftar untuk memberi pempasan kepada mangsa kes pemalsuan tanah yang telah mengalami kerugian akibat sistem perundangan swasta kita yang kurang sistematik. Adalah menjadi tanggungjawab pemunya berdaftar untuk mengambil langkah keselamatan supaya mereka tidak terjebak dalam kes penipuan dan pemalsuan. Cara yang paling selamat ialah dengan memasukkan caveat persendirian ke atas tanah sendiri. Caveat ini adalah bermaksud sekatan atau halangan. Ianya juga merupakan satu instrumen atau alat mekanisme yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan seseorang ke atas urus niaga hartanah miliknya. Seterusnya, insurans hak milik title insurans perlu diperkenalkan di Malaysia. Insurans ini mampu melindungi pemunya berdaftar atas apa-apa kerugian yang disebabkan oleh berbagai-bagai jenis risiko atau bahaya seperti fraud atau pemalsuan yang berlaku terhadap tanahnya. Perkara yang amat penting dalam hal pengambilan tanah adalah dengan menyegerakan urusannya. Tindakan segera untuk menyelesaikan pengambilan tanah hendaklah diambil selepas pemberitahuan dalam warta kerajaan dalam borang A atau pengisytiharan dalam borang D dilakukan bagi mengelakkan kesulitan berlaku kepada pihak pemunya berdaftar. Kelambatan dalam proses pengambilan tanah akan menyebabkan berlaku ketidakadilan terhadap pemunya berdaftar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Aiman binti Ruslan akan membentangkan berkenaan faktor, hukuman dan kesimpulan berkaitan fraud dan pemalsuan yang berlaku dalam urus niaga tanah. Antara faktor fraud dan pemalsuan yang berlaku dalam urus niaga tanah, yang pertama adalah disebabkan kelemahan kawalan penggunaan sistem pendaftaran tanah berkomputer. Yang mana kita dapat lihat dari sudut kelemahan pengurusan akses ID. Contohnya, ID yang diguna oleh lebih dari seorang pegawai atau kaki tangan. Faktor yang kedua adalah kelemahan dari segi keselamatan fizikal pejabat dan dokumen, iaitu borang urusan tanah seperti borang 14A, borang 15A dan borang-borang lain serta kertas keselamatan dan fail-fail tanah yang tidak disimpan dengan selamat. Selain itu, ketiadaan kaedah di kaunter penyerahan bagi mengesahkan kesahihan dokumen pendaftaran juga adalah faktor fraud dan pemalsuan yang berlaku dalam urus niaga tanah. Hal ini kerana kurangnya pegawai atau kaki tangan yang mempunyai kepakaran atau kemahiran dalam mengenal pasti kesahihan dokumen-dokumen penyerahan yang dikemukakan kepada pejabat tanah. Dan yang terakhir adalah tiada semakan atau urusan melibatkan hak milik dibuat oleh pihak yang berkepentingan.
Baik, slide yang seterusnya adalah langkah yang diambil bagi mengatasi fraud dan pemalsuan dalam urus niaga tanah. Antaranya adalah keperluan mengemukakan salinan kad pengenalan, kerana sebahagian besar pentadbiran tanah di negeri-negeri telah pun mewajibkan keperluan ini, iaitu keperluan mengemukakan salinan kad pengenalan. Yang kedua adalah keperluan mengemukakan laporan polis berhubung kehilangan hak milik. Dan langkah seterusnya yang diambil adalah keperluan menurunkan cap ibu jari bagi surat akuan berkanun. Dan yang keempat adalah hebahan untuk mengambil hak milik cetakan komputer. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah lain. Langkah-langkah lain contohnya adalah mensyaratkan tambah dokumen pengenalan diri lain bagi kes-kes yang kemungkinan ada keraguan untuk pendaftaran. Dan juga langkah-langkah lain yang sedang dan akan dilaksanakan seperti yang dirancang oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, seterusnya adalah hukuman yang dikenakan bagi kesalahan fraud dan pemalsuan dalam urus niaga tanah. Contoh fraud atau penipuan yang berlaku dalam urus niaga tanah apabila pembeli terpedaya setelah urusan pindah milik berjaya dibuat dan telah menyerahkan sejumlah wang yang telah dipersetujui di dalam perjanjian jual beli yang telah ditandatangani dengan orang yang menipu, iaitu menyamar sebagai pemilik tanah. Jadi, kesemua ini adalah unsur jenayah penipuan yang mana individu atau kumpulan yang terlibat boleh dikenakan hukuman mengikut kategori penipuan yang dilakukan, iaitu penjara sehingga 10 tahun dan boleh disebat dan boleh juga didenda di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seterusnya adalah unsur jenayah pemalsuan yang berlaku. Pemalsuan boleh berlaku jika tidak berhati-hati semasa penyemakan dokumen dibuat, maka dokumen itu akan dianggap tulen. Jadi, setiap dokumen ini boleh diklasifikasikan sebagai dokumen cagaran berharga, yang mana jika didapati bersalah, individu atau kumpulan yang terlibat boleh dituduh atau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga didenda di bawah Seksyen 467 dan Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Kesimpulannya, kes-kes pemalsuan yang dibincangkan dan telah dihuraikan oleh presenter pertama menunjukkan pihak-pihak yang memalsukan dokumen sebenarnya juga secara tidak langsung melakukan penipuan dalam urus niaga tanah yang dilakukan. Jadi, sekiranya pendaftaran hak milik dan kepentingan itu diperolehi dengan cara fraud atau pemalsuan, berdasarkan peruntukan Seksyen 340-2 Kanun Tanah Negara 1965 secara jelas menyatakan bahawa sekiranya terdapat fraud dan pemalsuan dalam sebarang urus niaga tanah, maka pendaftaran tidak akan memberikan hak milik dan kepentingan kepada pemilik yang namanya tercatat di dalam daftar. Dapat disimpulkan di sini bahawa Seksyen 340-2 itu secara umumnya adalah berkaitan urus niaga yang melibatkan fraud dan pemalsuan serta kesannya menurut undang-undang. Sekian, terima kasih.